Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pagi kita ini, iaitu tajuk yang ke-15, muka surat 151, mengumpat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Suratul Hujurat, surah yang ke-49 pada ayat yang ke-12. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki yang ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bangun, berdiri dan pergi. Salah seorang yang hadir berkata, alangkah lemahnya orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau telah memakan daging saudaramu ketika engkau mengumpatnya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa AS, barang siapa yang mati dengan bertaubat dari mengumpat akan menjadi orang terakhir yang masuk syurga. Dan barang siapa yang mati dengan berkeras kepala melakukan perbuatan itu, yakni mengumpat, akan menjadi orang pertama masuk neraka. Auf menuturkan, aku datang kepada Muhammad bin Sirin. Aku mengumpat Hajjaj. Ibn Sirin berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Sebab sebanyak yang diambil dari Hajjaj, sebanyak itu pula yang diberikannya kepadanya. Ketika engkau berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, dosa sekecil apapun yang telah engkau lakukan akan menjadi lebih besar bagimu daripada dosa terbesar yang telah dilakukan oleh Hajjaj. Diriwayatkan bahawa Ibrahim bin Adham diundang ke sebuah jamuan dan dia pun sepakat untuk datang. Ketika orang-orang membicarakan seseorang yang tidak hadir, mereka mengatakan dia seorang yang kurus kering dan tidak menarik. Ibrahim berkata, inilah yang dilakukan nafsuku terhadap diriku. Kutemukan diriku dalam perkumpulan di mana umpatan dilakukan. Dia lalu pergi. Begitu sahaja meskipun sudah tiga hari ia tidak makan. Dikatakan, barang siapa yang mengumpat orang lain adalah seperti orang yang menyiapkan penembak, yakni manjanik. Dia menembak amal-amal baiknya sendiri dengan perbuatannya itu ke barat dan ke timur. Dia mengumpat seorang dari Khurasan, seorang dari Hijaz, seorang dari Syam, seorang dari Turkistan. Dia mencerai-beraikan amal-amal baiknya sendiri, dan di hari kebangkitan nanti dia akan dibangkitkan tanpa satu amal kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton, hari ini tajuk yang selalu kita dengar dan selalu kita jelaskan, itu tajuk tentang mengumpat. Bila disebut tentang mengumpat,
banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang itu. Di antaranya Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan seseorang itu mengumpat antara satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran orang yang mengumpat, supaya mereka berfikir, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah orang mengumpat ini suka kalau nak makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti ia benci. Kenapa Allah gambarkan orang mengumpat seperti makan daging manusia? Kerana yang diumpat ini manusia. Dan kenapa disebut mati? Kita mengumpat di belakang sehingga orang tu tidak mampu membela diri dia. Kita kena beza antara mengumpat, mengeji dan berbohong. Buhtan. Mengumpat sebagaimana Nabi SAW sendiri yang mendefinisikannya. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Apabila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satu hadis, duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Safiyah datang bertanyakan kepada Rasulullah SAW beberapa hukum hakam. Maka Nabi jawab. Sesudah itu Safiyah bangun meninggalkan Nabi SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, pendeknya dia. Innaha qasirah. Pendek Safiyah ni. Lalu kata Nabi SAW, ghibtiha, kamu sudah mengumpat dia. Maka jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, memang dia pendek. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya sesuatu yang ada padanya, maka kamu mengumpat. Tetapi sesuatu yang tidak ada padanya, maka kamu berbohong. Maknanya, perlu kita sedar satu definisi yang penting, poin yang penting. Mengumpat itu bercakap benar. Bila kita sebut umpat, seorang yang bercakap benar, tapi percakapan benar yang tak ada faedah. Tuan-tuan, ada beberapa kategori percakapan benar yang tak ada faedah. Bahkan kadang-kadang dosa dan kadang-kadang dosa besar. Antaranya ialah mengumpat. Mengumpat ini bercakap benar. Tetapi dalam melekehkan orang, merendahkan orang, menyebut keaiban orang, maka ia adalah satu dosa. Yang kedua, ialah khianat. Yang ni dia pun kata saya cakap benar, tapi dia dah khianat sebab dia dah berjanji untuk tidak membocorkan rahsia. Dia dah berjanji untuk memegang rahsia, atau secara uruf sebagaimana kata Nabi SAW, seorang bila bercakap dengan seseorang lalu mereka berpisah, maka ia adalah amanah yang tak boleh dibocorkan. Sebab itu kita lihat menteri-menteri, ketua polis, ketua hakim, mana-mana orang kerja yang penting, dia akan buat sumpah untuk menjaga amanah, kerahsiaan. Maka semua pun jaga kerahsiaan. Walaupun dia dah berhenti polis, dia masih menjaga kerahsiaan. Maka orang yang bercakap benar, atas nama bercakap benar, tapi bagi membocorkan rahsia orang, maka ini khianat. Dan yang ketiga, bercakap benar dalam mendedahkan keaiban sendiri. Cakap benar dalam mendedahkan keaiban sendiri ini juga tak ada faedah. Kerana kita diperintahkan menutup keaiban kita. Jangan buka. Bahkan disebut dalam satu hadis, di antara dosa besar ialah seorang yang Allah Ta'ala sudah tutup keaibannya pada malam hari, keesokan harinya dia membukanya sendiri. Semalam dia tak terkejut subuh, maka Allah dah tutup. Tiba dia cerita, saya tak terkejut subuh, pukul 8 pagi saya bangun. Mewujudkan tohmahan orang pada dia. Kerana itu, segala bila kita sebut perkataan benar, bukan secara mutlak yang benar itu baik. Ada yang benar namanya mengumpat. Ada yang benar namanya khianat. Ada yang benar namanya mendedah pekung sendiri. Ini tuan-tuan perlu halusi. Walaupun kita kata saya cakap betul lah, benar lah, dia memang pendek, dia memang hitam, dia memang begitu, memang begini, namanya mengumpat.
Jadi buang persepsi yang mengatakan mengumpat ni cakap bohong. Mengumpat ni cakap betul. Tapi cakap betul yang tidak dialu-alukan. Cakap benar yang tidak dialu-alukan kerana merosakkan hubungan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bila nak bercakap, asas percakapan kita yang pertama ialah baik. Percakapan yang baik. Kerana itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang baik atau dia diam. Cakap baik. Cakap baik itu lebih hebat, lebih bagus. Kemudian yang kedua, kita melihat maslahat. Ada maslahat tak nak cakap. Yang ketiga ialah asasnya kebenaran. Yang kita cakap tu betul. Tetapi mulakan dengan percakapan itu mesti benda baik. Kita jumpa dia nampak gemuk. Gemuk kau sekarang? Cakap betul tak? Betul, tapi tak baik. Takkanlah mula-mula bercakap tu bagi buah gemuk. Marah dia. Kena pula perempuan sebutnya gemuk, sehati dia. Jumpa je lelaki, dah 9 bulan, bila nak beranak? Ayat dia. Tengok kawan dia perut buncit sikit, dia kata dah 9 bulan, bila nak beranak? Ini perkataan yang tercela, yang buruk. Yang tidak patut dilafazkan, diucapkan oleh kita. Terutama pula kita jumpa dengan orang baik-baik, orang soleh. Orang tak reti nak jawab. Pendiam. Atau kita jumpa tok guru kita, ustaz-ustaz kita bercakap bahasa macam tu, maka ini satu perkara yang tak patut. Jadi saya dah sebut asas kita bercakap. Pertama baik dulu, baik. Falyaqul khairan, baik. Yang kedua maslahat. Ada maslahat tak nak cakap. Yang ketiga benar. Benar bukan duduk tempat pertama. Dalam hal kita muamalah dengan orang. Tapi muamalah pertama dengan ialah bercakap baik. Maka kita tak adalah bila tengok kepribadian dia lalu kita nak menghentam dia atas nama cakap benar. Maka ini tak dibenarkan. Tak boleh kita gunakan asas itu. Maka bila kita tahu mengumpat ni bercakap benar, satu. Yang kedua, bercakap ini di belakang. Cakap kat belakang, dia tak cakap depan. Kalau cakap depan, kita panggil ngutuk, ngeji. Yang ketiga, percakapannya itu suatu yang dibenci oleh empunya badan. Kalau empunya badan tak benci misalnya, maka itu hal lain. Walaupun kita sebagai yang bertutur dan bercakap mengambil sikap, mungkin dibenci. Oleh dia kata, saya tak kisah. Kalau misalnya dia gemuk, saya tak kisah orang kata saya gemuk. Saya okey. Kita kata, Mang tu gemuk sungguh. Ada kat 300 kilo. Mang tak kisah. Ya, asasnya memang tidak didefinisikan mengumpat. Tapi kita mengambil sikap berhati-hati. Kerana mungkin memberi laluan orang lain untuk bercakap pada orang yang tak suka benda itu disebut. Jadi mengumpat ada 3 asas. Ia percakapan benar, bercakap di belakang, dan sesuatu yang dia tak suka. Jadi bila kita lihat mengumpat ini, setengah ulama memasukkannya sebagai dosa besar. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain ulama mengatakan dosa besar. Sebagian ulama kata dosa kecil. Tetapi secara tafsir sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tengok. Kalau yang dia mengumpat ni ulama-ulama pada wali Allah, maka dosa besar. Kerana siapa yang memusuhi wali Allah, ulama-ulama yang soleh ini, dia seperti memerangi Allah. Dan Allah ajak dia berperang dengan dia. Sebab itu kata ulama, kita kalau mengumpat orang biasa makan daging. Tapi mengumpat ulama makan daging beracun. Mana cepat mati. Orang kalau nak cepat mati, agama dia ialah orang-orang yang suka mengumpat-ngumpat tentang ulama-ulama. Menyebut-nyebut kekurangan para alim ulama. Mempermainkannya, menghina. Bukan menyebor-nyeborkan. Padahal keaiban tu dia je tahu. Dia cerita orang tu, cerita orang ni. Tak cukup cerita, telefon orang tu, telefon orang ni. Maka mengumpat para alim ulama, para wali Allah, dosanya lebih besar. Kemudian mengumpat orang yang majhulul hal, kata Imam Al-Ghazali. Orang tak kenal sangat dia. Maka dosanya lebih rendah. Namun ia tetap berdosa. Ia tetap menjadikan, tuan-tuan sekalian, amalan kita mungkin hilang. Kebaikan, ketaatan kita mungkin padam. Dan berpindah pada orang yang kita umpat.
bukan menjadi suatu bebanan di hari akhirat kelak. Kerana amalan-amalan kita diambil oleh mereka. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, kalau aku nak mengumpat, biar aku mengumpat mak aku. Biar dia dapat pahala banyak. Tapi bukan maksud mengumpat mak, tidak. Dari sudut pahala. Jadi kalau kita lihat mengumpat ini, Nabi SAW pernah duduk dengan sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat bangun. Sahabat lain berbunyi berkata, innahu ta'if. Nampak orang tu lembek. Dia nampak orang tu lembek. Maka kata Nabi SAW, akaltum akhakum waghtabtumu. Kamu dah makan saudara kamu dan kamu sudah mengumpat dia. Padahal orang tu kata lembek dia tu, lembek. Kini bila orang tu bangun, dia pun cakap lembek orang tu. Maka ini namanya mengumpat. Bahkan Allah Ta'ala mewahyukan pada Nabi Musa. Ini menakutkan kita. Orang mengumpat, kalau dia bertaubat, dia dah orang terakhir masuk syurga. Dan orang mengumpat tak taubat, dia berterusan dengan mengumpat, maka dia yang pertama masuk neraka. Ini Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa AS. Mungkin pada zaman Nabi Allah Musa AS, pada Bani Israel Yahudi suka mengumpat pada Nabi mereka. Yahudi ni suka mengumpat Nabi-Nabi. Memperkecilkan para Nabi. Sebab itu mereka sampai kat membunuh Nabi-Nabi. Mendustakan Nabi-Nabi. Kerana itu yang dimaksudkan dalam asar ini, kata-kata atau wahyu Allah Ta'ala pada Musa AS. Yang saya sebut tadi, mengumpat tadi dia ada maratib, peringkat. Yang mengumpat ulama', yang mengumpat tok guru sendiri, yang mengumpat orang soleh yang dia belajar, ini dosanya lebih besar. Yang mengumpat orang-orang yang tak dikenali, dosanya lebih kecil. Tapi namanya dosa tetap besar. Sebab kita melakukan dosa kepada Allah SWT. Pernah satu ketika, kata Auf, aku jumpa dengan tok guru aku, Muhammad bin Sirin. Masa jumpa, aku pun kutuklah ni pemimpin jahat. Namanya Hajjaj As-Saqafi. Lalu kata Ibn Sirin, Allah tu Maha Adil. Maha Adil ni maknanya orang jahat ke, orang baik ke, kalau dia dizalimi, dia dapat hak dia. Kamu telah menzalimi Hajjaj, kamu dah ngumpat dia. Dia memang dah bawa dosa macam-macam akhirat kelak. Tapi kamu nanti bila bertemu Allah, maka kamu dapati dosa yang kamu nampak kecil sekarang, ia seperti satu benda yang besar akhirat kelak. Tuan-tuan sekalian, semua dosa kita ni, semua dosa kita ni, walau kita nampak macam kecil je, akhirat kelak dia jadi macam besar. Kenapa? Ia berkait dengan Allah. Memang kat sini lah kecil je. Jangan guna perkataan kecil. Kita tuan-tuan kalau depan sultan, depan raja, tuan-tuan buat salah sikit pun rasa menggigil nak terkencing, nak terkucir dah. Kan jangan tengok kecil yang kita buat, tengok siapa yang akan hisap dosa kita tu. Allah yang akan tanya. Oleh sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita dipelihara lidah kita daripada perbuatan-perbuatan seperti ini. Dia ceritakan Ibrahim bin Adham, dia dah lama tak makan, orang panggil jamuan, dia pun pergi. Bila pergi kat jamuan, orang masing-masing mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Kata sebab itulah aku tak nak ikut nafsu aku. Akhirnya aku terjebak dalam kelompok orang-orang yang mengumpat. Maka beliau bangun dan meninggalkannya. Dan disebut di antara kata-kata ulama, seorang yang mengumpat itu seperti orang yang sedang membangunkan manjanik. Manjanik ni meriam. Sini diterjemah penembak. Kita letak meriam, tuan-tuan manjanik itu dia ada ceper dia. Maka dia letak amalan-amalan kebaikan dia, dia pun baling bagi orang tu. Seolah-olah tuan-tuan bila kita mengumpat A, B, C, D, E, kita campur amal kebaikan untuk dia. Dia dapat. Akhirnya dia banyak, kita tak dapat apa-apa. Sebab itu hati-hati dengan mengumpat. Nabi SAW sentiasa berpesan kepada kita. Man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Siapa yang boleh memberikan satu janji, menjamin untuk menjaga apa yang keluar dari mulutnya
dan apa yang dilakukan oleh kemaluannya, aku jamin dia syurga. Maknanya, siapa mampu jaga mulut dia dan mampu jaga kemaluan dia, dia di antara yang dijamin masuk syurga. Maksud jaga mulut, kata ulama, jaga daripada makan benda haram, jaga daripada bercakap bohong, jaga daripada mengumpat, jaga. Dan kemaluan, yakni zina atau bersyahwat pada perkara yang haram, maka aku jamin dia masuk syurga. Artinya Rasulullah SAW memberi satu kejaminan tentang orang yang menjaga dirinya. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ingat ngumpat ni kecilnya. Kata Nabi SAW, innal abd la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'adu mimma bainal masyriq. Sesungguhnya seseorang itu hanya menyebut satu kalimah yang dia tidak berhati-hati dengan kalimah itu, yang menyebabkan dia masuk dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur, daripada jarak timur dan barat. Mana tuan-tuan, kadang-kadang kita bercakap satu perkataan, kita tak ada apa, sikit je, walau perkataan itu dicatat di sisi Allah besar. Tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok dalam alam maya, kita kadang-kadang bercakap satu perkataan yang baik, orang angkat kita jadi hero. Kadang-kadang terlepas kita bercakap benda yang buruk, terus kita jadi zero. Kalau jadi Zoro tak apa, jadi zero, kosong. Asal dengan satu perkataan, orang angkat kita hero. Dengan satu perkataan lain juga, kita jatuh jadi zero. Sebab itu bila kita bercakap satu perkataan, tabayun. Perkataan yang tabayun betul ke, salah ke, baik ke, tak baik ke, ada masalah ke, tak ada masalah. Kita niat ni tuan-tuan nak kutuk ulama, niat kita. Sebut satu perkataan. Kita ingat dengan cara tu, ulama tu jatuh, akhirnya kita yang jatuh. Dengan sebab satu perkataan, kita yang jatuh. Kita yang dipinggirkan, kita yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kita nak jatuhkan dia, rupanya salah, kita silap. Sebab itu hati-hati dengan setiap perkataan. Kerana itu Nabi SAW juga mengingatkan kita, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah kamu tahu manusia tersembam masuk dalam neraka? Ni tertonyuh muka dulu disebabkan angkara lidah-lidah mereka. Tuan-tuan, manusia dia tersembam dalam neraka, kepala dulu pergi. Kerana apa? Kerana hasil tuai yang lidah-lidah mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, perkataan mengumpat tadi, kalau campur dengan air laut pun boleh berubah. Air laut, bayangkan sebanyak itu, boleh berubah dari satu perkataan orang mengumpat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mengumpat adalah perkara yang perlu kita jauhi. Dan doa pada Allah supaya mulut kita tidak mudah untuk menyebut kekurangan orang lain. Terutama orang-orang yang pernah beri kebaikan pada kita, mak ayah kita. Orang-orang soleh, orang-orang baik, yang kita tahu kebaikannya jauh mengatasi kekurangan dia. Ya memanglah manusia ni semua ada kurang. Kebaikannya lebih banyak. Kata Nabi SAW, aqilu zawil hayat athratihim. Maafkan kesilapan orang-orang baik. Sebab mereka bukan jenis orang suka buat jahat. Mereka banyak buat baik, tapi ada tergelincir dia, ada silap. Maka jangan dijadikan bahan percakapan kita. Mengumpat itu jadi satu dosa yang besar. Disebut dalam hadis Nabi SAW, min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim bighairi haqq. Riba yang paling teruk, kata Nabi SAW, ialah memanjangkan keaiban orang Islam tanpa sebenar pada orang lain. Kita cerita orang ni, orang ni cerita orang ni, orang ni cerita orang ni, maka habis. Kita telefon orang ni pun beritahu orang ni, maka habis. Keaiban dia tersebar, maka itulah riba paling teruk. Maknanya kerana dia berjangkit-jangkit ni. Orang pun tambah cerita yang ni, tambah sikit, yang ni tambah sikit, yang ni tambah sikit. Dia ceritanya bercampur antara riba, bohong, fitnah, semua bercampur. Maka bayangkan, orang yang melakukan perkara begini, dia telah terlibat dengan riba yang paling terbesar sekali.
Sebab itu tuan-tuan mengumpat ni satu perkara yang agak sukar untuk kita selamatkan diri kita selagi mana kita suka bercakap hal orang lain. Agak sukar untuk kita selamatkan diri kita selagi mana kita suka merendah-rendahkan orang lain. Agak sukar untuk kita menyelamatkan diri kita selagi mana kita nak tunjuk kita lebih pada orang lain. Agak sukar untuk kita menyelamatkan diri kita selagi mana kita cari kesalahan orang lain. Agak sukar untuk menyelamatkan diri kita selagi mana kita tidak memilih siapa kawan-kawan kita. Maka asas tadi kita kena pegang. Kawan yang soleh, tempat yang baik, kedudukan yang baik. Kerana itu tuan-tuan sekalian, dengan cara kita menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, baca Quran, duduk dengan orang soleh, kita terpelihara dan terselamat banyak daripada umpatan-umpatan yang tidak memberi kebaikan dunia dan akhirat kita. Walaupun nanti kita akan bicarakan mengumpat yang dibenarkan, tetapi pegang dulu asas bahawa mengumpat ini satu benda yang tercela dalam agama, yang berkait dengan saudara-saudara seagama kita. Sebab itu hati-hati tuan-tuan sekalian, supaya kita tidak melakukan satu kesalahan yang merugikan dunia dan merugikan akhirat kita. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.